sikap yang profesional dan penuh tertib ini. Seterusnya saya ingin menjemput Kementerian Pertahanan, tapi sebelum Yang Berhormat Menteri menggulung, di mana saya difahamkan Yang Berhormat Menteri terpaksa hadir ke perayaan Hari Pahlawan sebagai tuan rumah. Oleh kerana itu, jika Yang Berhormat Menteri tak sempat habis penggulungan, maka saya izinkan Timbalan Menteri mewakili Menteri untuk menjawab. Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Hari inilah Hari Pahlawan. Ya. Pagi tadi Seri Paduka Baginda dan Pertuan Agong, Perdana Menteri, Timbalan dan Menteri-Menteri Kabinet hadir untuk kita menyambut Hari Pahlawan pada hari ini. Malam ini pelancaran Tabung Pahlawan, di mana penaung kepada Tabung Pahlawan ialah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali menggantikan isteri Perdana Menteri yang lalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada ahli Parlimen yang tak ramai menimbulkan isu Kementerian Pertahanan. Terima kasih. Hanyalah Setiawangsa, Port Dickson, Kampar, Padang Serai, Petaling Jaya dan Dungun. Isu yang ditimbulkan ialah soal membebaskan struktur ATM, isu penggunaan pakaian seragam, isu perpindahan anggota tentera ke kem tentera yang belum siap. Kem tak siap, tentera dah pindah. Ini hebat. Isu kebajikan anggota dan veteran Angkatan Tentera, isu mengukuhkan latihan anggota tentera, isu berkaitan perhubungan Malaysia Arab Saudi, isu pengambilan siswa kadet Universiti Pertahanan, dan isu pemilikan rumah kepada anggota ATM. Sebelum saya memberi jawapan-jawapan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kerana telah berlaku perubahan pemerintahan di Malaysia dalam keadaan aman. Sikap pasukan keselamatan Angkatan Tentera dan Polis, mereka mendukung raja berperlembagaan, taat kepada raja dan negara, dan mereka menerima peralihan kuasa secara aman dan tenteram. Inilah saya ingin ucapkan tahniah kepada seluruh Angkatan Tentera Malaysia, daripada yang paling atas panglimanya dan sampai yang paling bawah private-nya, kerana menerima keputusan pilihan raya. Jarang berlaku dalam dunia ketiga berlaku peralihan kuasa dalam keadaan aman dan tenteram. Begitu juga bagi pihak polis di Raja Malaysia. Ini juga memberi amaran kepada kita yang mendapat kuasa, iaitu rakyat tahu bila bertukar kerajaan aman dan tenteram. Kalau kita melakukan kesilapan, melakukan penyelewengan, kita juga boleh dihukum oleh rakyat. Inilah yang berlaku di Malaysia, tanah air yang tercinta ini. Yang Berhormat Menteri, minta laluan. Mukadimah nak tanya lah. Boleh nak tanya juga. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri kerana telah test apa peralatan keselamatan kita dalam negara, seperti peralatan kapal terbang apa semua, kapal selam. Jadi perlu ditukar ke ataupun memang masih lagi sesuai untuk digunakan? Masuklah ucapan lagi. Itu baru hanya mukadimah, iaitu kita ada kebimbangan sebelum pilihan raya. Kita dengar berbagai-bagai spekulasi, berita angin dan berita betul. Tetapi apa yang berlaku apabila ternyata bahawa Pakatan Harapan dapat majoriti, kita lihat pihak keselamatan mengambil sikap memberi sokongan penuh kepada kerajaan baru. Inilah satu sikap yang berada di negara-negara maju. Tetapi di Malaysia kita boleh catat, dan bila saya pergi ke luar negara, ini adalah pujian kepada rakyat Malaysia dan termasuk kepada pasukan keselamatan yang menerima keputusan rakyat. Dan amalan ini sebenarnya memberi faedah kepada semua, iaitu apabila pihak pembangkang berasa mereka kuat, dia dapat sokongan rakyat,
mereka juga kalau diundi oleh rakyat boleh mengambil alih pemerintahan. Suasana demokrasi ini terus kita pelihara. Sebab itulah kita tidak mahu parti-parti politik mendominasi Angkatan Tentera. Mereka boleh memilih parti mana yang mereka mahu, tetapi jangan kita doktrin mereka supaya memilih mana-mana parti. Inilah yang kita harap Angkatan Tentera Malaysia tidak terlibat secara kepartian, tetapi mendukung kerajaan of the day. Ini yang kita harapkan. Nak tanyakan bangun nak keluar? Isu pakaian seragam tentera yang dasar baru iaitu kita tidak mahu penganugerahan pangkat kepada orang-orang politik. Kerana ini boleh disalahgunakan. Boleh disalahgunakan dan pihak veteran tentera sendiri mereka tidak boleh menggunakan pakaian tentera mereka di kawasan awam. Ini kan pula orang-orang politik bila dianugerahkan pangkat tanpa melalui latihan-latihan yang sepatutnya diikuti oleh pihak tentera, menimbulkan tidak senang hati, terutama pihak-pihak tentera, veteran dan juga tentera yang bertugas. Oleh itu, kita memberhentikan penganugerahan pangkat kepada anggota politik. Sungai Petani, jangan beranganlah nak dapat jeneral ke semua. Menteri Pertahanan tak beri sekarang ini. Hanya kepada mereka yang betul-betul terlibat dalam latihan tentera, Angkatan Tentera Wataniah dan sebagainya. Menteri Sungai Petani pun tak pernah minta pun. Terima kasih Tuan Speaker, boleh saya diizinkan? Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Menteri tadi, iaitu berkenaan dengan penganugerahan titles kepada mereka yang tidak layak kepada title-title tersebut. Dan saya bersetuju dengan amalan kerajaan baru bahawa amalan ini tidak akan diteruskan. Tapi sekiranya didapati ada mereka yang telah pun mendapat anugerah-anugerah tersebut tanpa layak dari masa dulu, adakah terdapat apa-apa cadangan untuk menarik balik anugerah-anugerah tersebut kepada mereka yang tidak layak walaupun mereka telah pun mendapati anugerah-anugerah tersebut? Brigadier General dan sebagainya. Kalau mereka bukan tentera, berpakai pakaian tentera yang boleh tangkap polis, kita hanya memberhentikan anugerah dan kita tidak menggalakkan. Adapun untuk mengambil tindakan itu terserah kepada Kementerian Dalam Negeri. Ini adalah pendekatan baru supaya kita tidak mahu penyalahgunaan mereka yang pakai uniform, terutama jikalau kita anugerah pula kepada pihak Pakatan Harapan pangkat-pangkat yang tertentu, mereka juga boleh menggunakan pangkat mereka untuk masuk mana-mana kamp, terutama berkempen menjelang pilihan raya. Oleh itu kita, bila pihak yang lain melakukan kesilapan, jangan kita ulang kesilapan pula di pihak kita. Inilah prinsip baru kita. Tuan Yang di-Pertua. Tak lalu, Menteri. Yes. Terima kasih, Menteri. Yang di-Pertua, saya seperti mana yang saya tahu, setiap orang yang bersara berhak memakai gelaran. Contohnya, sekiranya dia bersara sebagai major, dia boleh pakai, bukan pakai pangkat dan sebagainya. Dalam nama dia boleh pakai gelaran major bersara. Tetapi sekiranya seseorang tidak berkhidmat penuh dalam Angkatan Tentera, dia tidak berhak memakai apa-apa pangkat dalam giliran ataupun memanggil di mana-mana tempat. Terutama sekali seperti mana yang kita tahu, seseorang yang ada askar Wataniah tidak berhak memakai pangkat dalam mana-mana sebagai gelaran. Sebab Wataniah ini adalah sementara, hanya boleh pakai pangkat dia semasa dia buat latihan saja. Tetapi tentera yang khidmat 21 tahun, dia berhak untuk pakai pangkat di gelaran nama dia. Sekian, terima kasih. Ulang sebut tadi dan saya setujulah dengan Padang Serai.
Yang Berhormat Kampar telah membangkitkan isu berkenaan perpindahan anggota tentera ke kem-kem yang belum siap sepenuhnya, seperti kem Segamat, kem Hutan Melintang, kem Bera dan kem Paloh sebelum pilihan raya ke-14. YB turut bertanya tentang adakah prosedur bagi pembinaan kem-kem berkenaan dipatuhi serta implikasi kos yang terlibat dalam pembinaan kem-kem berkenaan. Untuk makluman yang berhormat, Kerajaan Pakatan Harapan dan Kementerian Pertahanan amat memandang serius berkenaan dengan isu perpindahan anggota-anggota tentera ke kem yang belum siap sepenuhnya dan akan berusaha supaya upaya mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi memastikan semua infrastruktur dan kemudahan prasarana disiapkan sepenuhnya agar anggota ATM boleh melaksanakan tugas mereka dalam keadaan yang lebih selesa. Untuk maklumat YB, pembinaan kem Bera di Pahang dan kem Segamat di Johor telah diluluskan oleh Kementerian Keuangan, manakala bagi kem Hutan Melintang Perak, kelulusan telah diperolehi oleh Jemaah Menteri. Demikian kontrak bagi ketiga-tiga projek ini juga telah pun ditandatangani. Bagi pembinaan kem Paloh Johor, kelulusan Jemaah Menteri telah diperolehi, tetapi dokumen kontrak masih lagi dalam semakan terakhir. Jadi ini yang sedang berlaku. Sungai Siput minta laluan. Bagi bekas Menteri dulu, kawal lama. Itu sebab kawan lama. Saya tertarik dengan pendekatan baru yang Berhormat Menteri Umum tadi. Saya adakah pendekatan baru ini juga bahawa Kementerian ada bercadang nak buka Regimen Askar Melayu ni kepada bukan Melayu untuk jadi anggota dia? Setakat ini tidak. Askar Melayu rejimnya terus, dan tadi pun kita terima tabik hormat Hari Perwira daripada Regimen Askar Melayu. Tapi ada kombinasi yang baik, pentomen daripada Ranger. Jadi Askar Melayu ini akan kekal. Kem Segamat 45.9 juta, kem Bera 49 juta, kem Hutan Melintang 132 juta, kem Paloh 280 juta. Oleh kerana ada tuduhan-tuduhan penyelewengan dan sebagainya, maka kalau ada, bolehlah laporkan, dan sekarang ini pihak kementerian ini mencadangkan halat teruju terbaru bagi projek-projek ini setelah penemuan daripada jawatan kuasa siasatan takbir urus perolehan dan keuangan kerajaan diperolehi kelak. Sekarang bahawa yang disebut tadi itu dalam siasatan yang dikatakan ada penyelewengan, kalau ada akan disiasat dan dikemukakan laporan itu, siasatan yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang. Sungai Siput. Terima kasih Menteri. Ini berkenaan dengan kem tentera Hutan Melintang. Saya sebagai bekas hadun Hutan Melintang, di mana kem yang tak siap tahun 2017, di mana sebahagian hampir 1,500 anggota tentera dari kem Kamunting telah dipindahkan dalam suku ketiga 2017 bagi menghadapi pilihan raya umum ke-14. Dan saya sebagai wakil rakyat ketika itu telah membuat bantahan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya di mana tidak mengikut peraturan kewujudan kem tentera yang tidak siap, tetapi nama anggota telah dipindahkan, tetapi anggota tentera tidak duduk di situ. Jadi seolah-olah kita nampak bahawa SPR sendiri terlibat cara tidak langsung untuk mengatur keputusan PRU ke-14. Jadi apa pandangan Menteri berkenaan dengan kem-kem yang wujud, dan apakah Menteri Pertahanan akan wujudkan satu jawatan kuasa khas bagi meneliti sejauh manakah kewujudan kem tentera ini mengikut peraturan? Terima kasih. Terima kasih Sungai Siput, kan saya dah sebut tadi. Sekarang land swap semuanya sekarang di bawah siasatan, iaitu jawatan kuasa siasatan takbir urus perolehan dan keuangan kerajaan di bawah Tan Sri Amrin Buang. Kalau ada yang berhormat ada maklumat baru, sila kemukakan kepada jawatan kuasa ini. Saya sendiri tidak gemar dalam bentuk menuding jari, tapi boleh ada jawatan kuasa, biarlah kita lapor kepada jawatan kuasa ini
dan jawatankuasa ini akan buat siasatan dan kemukakan kepada kerajaan, dan kalau ada kes SPRM akan bertindak. Ini yang dibuat oleh kerajaan sekarang. Yang Berhormat Produsen turut mengusulkan agar pihak kementerian memperkasa dan memperketatkan proses perolehan dan pembelian aset ATM. Yang ini yang disebut tadi oleh Pendang. Memang kita akan meneliti dan betul-betul mengkaji sekarang, terutama kekangan keuangan, supaya bila kita membeli suatu alat itu, yang paling penting naklah dilihat maintenance-nya. Sebab itulah misalnya dasar kita sekarang kapal-kapal di bawah TLDM 15 jenis, kita nak jadikan hanya 5 jenis. Biarlah satu jenis itu banyak dan maintenance-nya itu lebih murah daripada 15 jenis kapal yang kita beli daripada berbagai negara. Kita hadapi masalah maintenance. Ini adalah program TLDM dah dikemukakan kepada kerajaan, dan selepas ini kita akan bertindak untuk memperlihatkan TLDM ini bergerak dengan lebih baik, kerana Malaysia sekarang sudah jadi negara utama maritim. Semua lautnya itu adalah lautan ekonomi. Menteri. Terima kasih Yang Amat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya dulu rajin juga dengar ceramah Yang Berhormat Menteri sebelum dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Masa dalam ucapan beliau, ada ketika berceramah tu, beliau selalu sebut, ada kapal selam tak boleh selam, ada kapal terbang jet pejuang tak ada enjin. Jadi bila dilantik menjadi Menteri Pertahanan ni dah tengok betul ke ada hak benar-benar yang dicakap dulu sekian. Sekarang saya sedang buat penyelidikan. Sebab itulah jarang Menteri Pertahanan naik kapal terbang jet, dan saya cuba di Gong Kedak. Dan saya juga akan pergi untuk selam bersama dengan kapal selam itu. Jelutung. Saya pun nak tanya berkenaan perkara tu yang sama juga. Sama ada kapal selam yang ada sekarang ni, satu, berapa buah yang kita ada, dan bolehkah ia benar-benar selam? Yang Berhormat Menteri, itu yang kita nak tahu. Dulunya bukan isu selam tak boleh berselam, itu isu secondary. Yang utama isu waktu itu ialah komisen diperolehi oleh seseorang sampai 500 juta. Ini perkara yang juga akan jadi bahan siasatan di bawah Tan Sri Amrin Buang ini. Walaupun kes itu dah lama, tapi kita akan buka semula siasatan itu. Kapal itu setakat ini saya diberitahu, saya sendiri akan pergi untuk menyelam bersama. Sikit kata Raja. Terima kasih kata Raja. Selalu jawapan Menteri yang jadi joke pada sesi yang lalu ialah sedang dalam kajian. Ini sampai ditegur oleh timbalan speaker ketika itu sekarang daripada Kelakau. Jadi adakah menteri-menteri sesi baru juga akan menggunakan istilah yang sama, sedang dalam kajian dan penyelidikan? Dan lagipun soalan tadi tentang status kapal selam dan kapal terbang, itu benda yang dah kita ucap sebelum masuk sidang parlimen ini. Maka adakah ia masih lagi dalam sesi penyelidikan kita agar dan rakyat dapat maklumat yang sebenar? Isu ini kalau ikut speaker tadi tak ditimbul dalam ucapan. Dia hanya datang kemudian. Walaupun kita boleh jawab. Isu Sukhoi misalnya, yang boleh terbang dengan baik ada 14 lagi sedang di repair. Dan kita cuba syarikat tempatan. Syarikat di zaman kerajaan BN dulu, kita belum tamatkan kontrak itu. Dan mereka sedang repair. MIG sudah grounded. Sebab kita masalah barang-barang mahal yang kita hadapi ini ialah masalah maintenance. Ini yang kita hadapi. Sebab itulah perkara alat-alat tentera ini kita beli hari ini baru, 10 tahun lagi dah lapuk. Kita beli 10 tahun lagi, 20 tahun lagi dah lapuk. Artinya perkara itu, sebab itulah kita perlu kaji dari masa ke semasa. Walau bagaimanapun, kedudukan Angkatan Tentera Malaysia siap siaga untuk menjaga keselamatan Malaysia. Don't worry di atas kebolehan itu. Dan isu kebajikan anggota dan veteran ATM memang sentiasa kita mengambil perhatian. Saya akan beri secara bertulis, tapi saya beri tajuk-tajuk bantuan sara hidup, kita terus beri bantuan persekolahan, college vocational dan juga sekolah kebangsaan.
Pihak yang bertanya dan kita akan beri detail-detailnya. Bantuan kemasukan ke Institut Pengajian Awam, bantuan perubatan, sebab veteran ni banyak dah uzur, maka bantuan perubatan makin tahun makin tinggi, sehinggalah bantuan perubatan kepada golongan veteran ini mencecah 82 juta pada tahun 2017. Bantuan peralatan pesakit, ini termasuklah hemodialisis dan sebagainya. Bantuan bencana alam, bantuan pengurusan jenazah, bukan Kelantan dengan Kedah saja dulu, ada bantuan jenazah, sekarang veteran pun ada dalam membantu pengurusan jenazah. Ini semua dilakukan oleh jawatan kuasa yang mengendalikan hal veteran, bekas-bekas tentera kita. Untuk kita mengukuhkan pengetahuan dan latihan. Minta laluan Menteri. Nampak pas minat dengan saya ni. Dan saya sekadar untuk mengucapkan terima kasih kepada Menteri kerana mengesahkan menyebut dalam parlimen ini tentang Kelantan ni ada bantuan terhadap veteran. Minta laluan. Yang baik Menteri. kita tetap kata baik. Sikap saya begitu. Dan program-program yang baik di bawah pemerintahan dulu kita teruskan. Yang tak baik cuba kita hentikan. Kalau kita beli barang harga RM5, biar RM5. Jangan RM5 kita beli RM30. Itu yang kita tak mau. Minta laluan Menteri. Ya, Padang Seraya. Terima kasih Menteri. Yang di-Pertua, seperti mana yang kita tahu, hari ini adalah Hari Pahlawan. Pahlawan ini datang adalah atas korbanan daripada prajurit-prajurit dan juga tentera-tentera yang kita yang dari dulu dan sekarang. Tetapi pencen yang mereka dapat tak sama dengan pencen yang baru. So saya berharap pihak Kementerian Pertahanan ambil berat, sebab banyak di luar bekas-bekas tentera yang pencen dan juga tak pencen, sunggutan tu amat tinggi. Saya berharap ambil perhatian. Ya, sangat ambil perhatian. Ya. Terima kasih. Kita sedang buat secara berperingkat-peringkat penerusan daripada yang dibuat oleh kerajaan dahulu, dan sampailah ke satu peringkat dia akan jadi kalau tak sama pun hampir sama. Kita juga di bawah JPA. Maka bila di bawah JPA dia kena disekalikan. Macam juga pencen kita. Sebelum saya masuk ke parlimen kali ini, pencen saya hanya 4,000. Tapi ahli parlimen yang masuk 2008, dia keluar atau lepas, pencennya 8,000. Kalau nak selaraskan, memanglah bukan hanya di kalangan veteran, tapi semua kaki tangan. Maka dia memakan belanja yang cukup besar. Sebab itu kerajaan amat ambil perhatian. Maka kita sedang berbincang untuk membuat secara gradual, secara sedikit demi sedikit, supaya gapnya itu tidaklah begitu besar pada masa yang akan datang. Seterusnya, soal kenapa kita tarik tentera daripada Arab Saudi, saya dah jawab dalam soalan baru-baru ini, iaitu kita nak kekalkan Malaysia sebagai negara berkecuali. Kita tidak mau terlibat dalam pertelingkahan antara dua negara. Sebab negara Arab ni kita tahulah, hari ini dia baik dengan ni, dia perang dengan ni. Esok dia baik dengan dia perang dengan ni. Sebab itu kita kena kekal negara berkecuali, dan imej Malaysia cukup harum di peringkat antarabangsa. Terutama dalam peranan Malaysia menghantar tentera melalui United Nations. Pasir Mas minta laluan. Ni Pasir Mas. Pasir Mas. Terima kasih, Pas masih minat dengan saya. Memang cukup berminat. Terima kasih Imam Menteri. Cuma menyentuh berkenaan dengan kempen ketenteraan di Saudi. Tidakkah Bapak Menteri kita tahu bahawa Malaysia tidak pernah terlibat dalam kempen ketenteraan di Yaman. Kerana negara yang terlibat cuma Saudi, Qatar, Emirat Arab Bersatu, Sudan, Morocco dan Senegal. Dan secara langsungnya Malaysia tidak pernah, tentera Malaysia tidak pernah terlibat dalam operasi serangan di Yaman, dan keberadaan tentera Malaysia di Saudi hanyalah menyahut seruan untuk menyatukan negara-negara Islam. Terima kasih. Terima kasih. Dalam tentera, kalau 1,000 tentera, 1/7 saja bertempur. Yang lain tu masak, logistik, jahit, itu semua adalah pasukan. Malaysia tak terlibat dalam pertempuran, tapi terlibat dalam logistik.
bila logistik ni terlibat dalam pasukan. Oleh itu kita mau jadi negara berkecuali. Kalau ada permintaan di bawah United Nations, Malaysia pertimbang untuk hantar. Kita dah hantar ke Somalia, Darfur. Sekarang di Lebanon 850 anggota kita sedang berkhidmat, pernah berkhidmat antara Iraq dan Kuwait. Malaysia memang selalu terlibat dalam tentera di bawah United Nations. Boleh sedikit yang berhormat. Terima kasih Datuk Speaker yang berhormat. Terima kasih atas jawapan diberikan. Saya fikir kalau kita meneliti kenyataan umum, termasuklah ucapan-ucapan mantan yang berhormat Menteri Pertahanan, memang memberikan gambaran adanya penglibatan Malaysia. Dan pada saya dalam isu peperangan di Yaman ini, bukan tak cukuplah kalau kita bersikap berkecuali. Sebenarnya kita kena menolak sebarang serangan yang memberikan kesan dan impak yang sangat negatif kepada rakyat. Dan ini memang terbukti menerusi apa yang sedang berlaku kepada rakyat Yaman. I think sort of a general scale dengan izin apa disebut oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, makanan famine yang sangat menggerunkan. Jadi saya pohon kalau boleh yang berhormat, terima kasih di atas tindakan yang tuntas, tapi harus juga pastikan kita menunjukkan keprihatinan. Terima kasih. Memang rakyat Yaman tu kanak-kanaknya dah tak boleh menangis kerana tak ada tenaga dah. Makanan tak ada, disekat melalui pelabuhan dan sebagainya. Dan kita hubungan dengan Arab Saudi kita akan pertingkatkan banyak cara lain. Saya sendiri telah ditemui oleh Duta Saudi dan saya bercakap soal kita nak meningkatkan hubungan dalam bidang pelajaran, dalam bidang teknologi, dalam bidang kerjasama yang lain. Dan saya yakin mereka faham terhadap dasar luar Malaysia. Sedikit yang berhormat. Maaf mengganggu, tak panjang. Datuk Speaker, terima kasih selaluan. Saya nak maklumkan ni sedikit isu yang sedikit lama. Saya pergi solat tadi, saya tertinggal. Tapi saya berbincang dengan Yang Berhormat Bayan Baru contohnya. Beliau sempat pergi melalui latihan ketenteraan. Maka saya fikir Kementerian Pertahanan haruslah menunjukkan imej yang inklusif. Kita tak boleh dilihat sebagai hanya mereka yang daripada awal bersama dengan sistem ketenteraan dan latihan itu hanya layak menjadi general atau brigadier ataupun apapun. Pada saya, ada elemen yang dikhaskan kepada mana-mana warga negara yang berminat sama ada program wataniah contohnya untuk menunjukkan bahawa ketenteraan kita dan sistem pertahanan kita ini inklusif dan mengajak semua pihak untuk bersama mempertahankan negara. Itu pandangan saya yang harus diambil kira kalau boleh yang berhormat. Terima kasih. Saya pertimbangkan dan pandangan itu. Tapi saya tidak mau disalahgunakan. Itu saja sebab kalau saya kata tadi saya pergi pangkat kat Sungai Petani, general, dia akan jadi bos di kamp tentera Sungai Petani itu. Itu contohnya. Jadi ayah hitam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Saya cuma nak tanya, macam jiran saya, Ahli Parlimen Rembau, dia gunakan pangkat Brigadier General. Adakah bermaksud apa yang Yang Berhormat umumkan tadi 10 minit yang lalu? Adakah gelaran ni tidak boleh dipakai? Sebab kalau kita lihat, dia adalah askar watan, dan kita minta penjelasan daripada Yang Berhormat. Kalau melalui latihan-latihan dan boleh diberi gelaran jeneral di atas latihannya itu tidak masalah. Kita tidak mau beri gelaran atas kerana dia orang politik. Kalau dia betul-betul layak dan boleh ditauliahkan, dan tentulah majlis Angkatan Tentera yang akan menimbangkan untuk memberi itu. Bukan di atas orang biasa. Ya, Padang Terap. Yang Amat Datuk Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Satu soalan saya berkaitan dengan negara berkecuali yang Berhormat Menteri sebut tadi, tindakan yang diambil oleh kerajaan yang berkaitan dengan bagaimana sekarang ni suasana di antara negara China dan juga Amerika Syarikat di rantau Asia Pasifik ini. Nampaknya suasana itu agak, walaupun tidak tegang, tapi publik mengetahui bahawa negara China mempunyai kekuatan ataupun cekaman kepada rantau Asia Pasifik ini, dan Amerika sudah tentulah merasa tidak senang dengan apa yang berlaku di rantau ini. Jadi
masing-masing ada seolah-olah semacam menunjukkan kekuatan di rantau ini, dan Yang Berhormat Menteri pernah membuat satu kenyataan dalam media berhubung dengan kapal perang yang berada di persekitaran negara kita, dan kita tahu di Laut Cina Selatan misalnya sebahagian daripada urusan yang berkaitan dengan dagangan ini ada kaitan dengan apa yang disebut sebagai usaha-usaha daripada negara China, dan begitu juga dengan Amerika Syarikat. Jadi dalam konteks ini apa kedudukan dan pandangan Yang Berhormat Menteri mengenai dasar di Malaysia ni? Terima kasih soalan Perdana Trump yang begitu baik. Inilah kekangan yang kita hadapi dan kita cuba mengekalkan dialog polisi yang kita akan bersama sentiasa menekankan soal pengecualian, dan kita tidak mau memihak kepada mana-mana kuasa besar. Sebab itulah bila dalam Shangri-La Dialog, bila saya bertemu dengan Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat, kita tekankan supaya dia janganlah tunjuk kekuatan kapal perangnya di Laut Cina Selatan. Begitulah juga pihak China. Pihak China juga kita harap tidak menunjukkan kekuatan mereka di Laut Cina Selatan, dan kalau ada pulau yang klaim bertindih, kita berunding. Ini di hal-hal China ini, Perdana Menteri akan sendiri pergi melawat China, di antaranya isu perairan ini. Cukup penting kerana kita tahu perairan kita luas daripada Kelantan sampailah ke Sabah, Sarawak dan Laut Cina Selatan. Itu kemudian pula Selat Melaka menjadi laluan yang paling sibuk dalam dunia. Dengan perkembangan ekonomi China, Korea dan lepas ini mungkin Korea Utara, laluan Selat Melaka ini akan menjadi laluan yang tersibuk. Di kalangan ASEAN kita lah ada muafakat. Apa yang dibuat oleh kerajaan dulu, Sky, Eye on the Sky, kita teruskan. Yaitu kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand untuk menjaga perairan Selat Melaka. Kuasa besar jangan mengganggu di kawasan ini. Kalau ada kapal perang mereka nak lintas, boleh di laut antarabangsa. Tapi janganlah kapal perang mereka berlabuh begitu lama, dia menimbulkan ketegangan di kawasan ini. Saya nak akhiri Menteri sikit lagi ucapan. Menteri, paling harus sikit lagi. Nak pergi nu, pahlawan. Sedikit ya, Muhammad. Saya nak cuma mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Memang ia merupakan satu penjelasan yang dahsyat. Menteri merupakan satu menteri yang dahsyat. Jangan risau tentang komen-komen yang dibuat oleh Yang Berhormat di luar itu, terutama Yang Berhormat Pekan. Kita begitu bangga bahawa Yang Berhormat merupakan Menteri Pertahanan Malaysia yang baru. Pekan merupakan kartun yang sebenarnya. Apalah. Bagi kita orang Menteri, sikit lagi. Orang yang berucap dalam pilihan Dato' Yang di-Pertua. Tadi Yang Berhormat Speaker, sebelum ni Timbalan Speaker dah tegur gunakan bahasa yang elok. Takkanlah setiap kali jelutong bangun pihak sini nak buat point of order, Yang Berhormat. Takkanlah sebut Yang Berhormat Pekan tu kartun, Yang Berhormat. Saya minta tarik baliklah Yang Berhormat. Yang Berhormat Pekan menyindir Menteri Pertahanan kami. Takkan kita nak diamkan diri? Yang Berhormat Pekan tak cakap dalam Dewan, Yang Berhormat. Ini dalam Saya baru baca berita dengan Menteri Pertahanan, Yang Berhormat Menteri Pertahanan sudah pun menjawab isu itu. Jadi kita teruskan. Yang Berhormat Speaker, minta dia tarik balik. Yang Berhormat Speaker, minta dia tarik balik. Dato' Yang dia memang selalu bercakap kurang ajar. Ya, sebentar. Kita tak habis sampai pukul 1 pagi nanti. Jelutong boleh tarik balik. Walaupun saya telah menyebut perkataan kartun itu Yang Berhormat, saya tarik balik perkataan kartun itu Yang Berhormat. Terima kasih. Baik. Saya Menteri sikit lagi, Menteri. Dato' Yang di-Pertua. Saya nak tutup Ranai. Dato' Yang di-Pertua. Saya ingat benarkan Yang Berhormat Menteri menutup. Masa pun dah suntuk, ya. Dan peluang telah pun diberikan kepada semua, ya. Dato' Yang di-Pertua, melancarkan tabung ada dua perkara yang dalam bahas saya telah diujarkan. Saya duka cita tidak dijawab oleh kedua-dua kementerian, iaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri, iaitu Eastern Sabah Security Command, ESCOM, dan juga tentang Aktah Majlis Keselamatan Negara. Kedua-dua isu ini saya berpendapat
penting supaya dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Pertahanan. Akta ni kita di peringkat kabinet sedang mengkaji untuk sama ada nak dimansuhkan atau tidak. Sekarang ni masih di peringkat kajian. Bukan hak yang Kuala Nerus kata tadi tu. Jadi perkara akhir yang saya ingin sentuh ialah tentang daripada Dungun menimbulkan soal pengambilan siswa kadet Universiti Pertahanan Nasional dan Maktab Tentera Diraja. Dalam interview dalam pemeriksaan itu, saya memberi jaminan bahawa ianya mengikut tata cara susila kita dan juga mengikut agama. Walaupun kalau ada perkara-perkara yang disebut itu, sila lapor. Setakat ini memanglah nak masuk kadet tentera ni dia kena cek semua. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk bila semua tu kena fahamlah. Jadi bila nak cek semua tu memang diikuti prosedur ini telah berjalan dan ianya tidak bertentangan dengan susila kita. Kalau ada tambahan apa yang berhormat dengar, sila lapor secara terperinci dan kita bersedia untuk membuat siasatan. Terima kasih Menteri atas jawapan dan juga jaminan yang diberikan. Cuma kita faham prosedur untuk memasuki kadet ketenteraan yang melibatkan kedua-dua apa yang telah saya sebutkan dan bangkitkan. Tetapi soal yang kita minta ialah supaya ia melalui proses peraturan yang betul. Bukannya orang lelaki pemeriksaan dibuat oleh orang perempuan. Orang perempuan oleh orang lelaki. Jadi itu yang isu yang besar yang ditekankan di sini. Terima kasih. Saya dapat maklumat yang tidak berlaku dalam bentuk one to one. Semua dalam bentuk disaksikan oleh yang lain dan tertib-tertib itu dijaga. Kalau ada spesifik isu, sila lapor dan kita akan mengambil tindakan. Saya akhiri ucapan dengan terima kasih. Segala kritikan kepada saya di luar, saya akan jawab di luar. Kalau dalam parlimen, baru kita jawab dalam parlimen. Ini biasa dalam politik. Saya pun hentam belah sana, teruk dulu. Jadi kita kena bersifat tasamu. Bersedia menerima kritikan. Yang pentingnya kita terus akan bergerak dan membina Malaysia yang lebih baik pada masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang giliran Kementerian Pendidikan. Silakan.